Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, jadi hari ini kita sambung lagi. Sebelum terlewat, selamat menyambut hari kemerdekaan ya, ke-64 semalam. Okay, jadi hari ini kita kelas. Hari ini kita akan sambung isu kesihatan berkaitan sistem peredaran manusia. Okay, dan ini adalah satu topik terakhir lah untuk bab 10. Okay. Bukan. Ini adalah topik yang berkaitan dengan peredaran manusia. Selepas ni kita akan masuk sistem limfa. Ya. Okey, jadi soalan jadi di akhir PDPR ni sepatutnya awak boleh menceritakan secara ringkas lah apakah itu penyakit kardiovaskular, okey, dan apakah bentuk rawatan lah yang boleh dicadangkan kepada pesakit kardiovaskular. Okey, jadi kita mulakan. Okay, jadi sistem peredaran Angah tengok ada ya. Jadi sistem peredaran ni adalah satu sistem yang sangat penting sebab dia ni adalah satu sistem yang mengedarkan ataupun yang mengedarkan oksigen untuk proses pengoksidaan yang seterusnya menghasilkan tenaga. Dia juga lah sistem yang membawa sel darah putih iaitu yang terlibat dalam sistem pertahanan badan kita lah. Jadi dan dia juga dalam sistem peredaran juga adanya satu proses yang penting iaitu proses pembekuan darah. Jadi sistem peredaran ni perlu sihat, perlu berada pada tahap yang baik supaya fungsi badan kita juga akan berlaku dengan baik. Okay. Jadi apa yang dirisaukan dalam apa yang kita boleh buat untuk kita jaga kita punya sistem peredaran supaya dia berada pada keadaan yang optimum, pada keadaan yang maksimum, pada keadaan yang baik. Jadi antaranya adalah antaranya adalah pengambilan makanan seimbang lah, makanan yang rendah lemak dan sentiasa bersenam. Okey, bersenam di sini bukanlah bersenam yang sampai sakit-sakit badan sampai tak boleh bangun sebulan tu kan. Di sini adalah bersenam ni bukan kita mengharap menjadi atlet, tapi adalah bersenam dalam erti kata menjaga kesihatan. Utamanya macam untuk subtopik ni kita dah memang target untuk sistem peredaran. Okay, jadi selain itu tidak merokok dan tidak mengambil minuman beralkohol. Sebab merokok dan minuman beralkohol ni dia ni ada bahan, ada kandungan dalamnya yang boleh mengganggu, yang boleh kacau kita punya sistem peredaran. Okey, nanti kita tengoklah. Okey. Penyakit kardiovaskular. Jadi penyakit kardiovaskular adalah semua penyakit, merangkumi penyakit yang berkaitan dengan jantung dan sistem peredaran darah. Kardio lah jantung vaskular ni sistem peredaran lah. Okey, seperti arteriosklerosis, arteriosklerosis, angina, hipertensi, penginfarkan myokardium iaitu serangan jantung dan stroke. Jadi apa-apa penyakit yang berkaitan dengan jantung dan sistem peredaran darah, jadi kita akan panggil dia di bawah penyakit kardiovaskular. Jadi penyakit kardiovaskular ni adalah salah satu punca utama kematian lah. Okey, dan penyakit kardiovaskular ni boleh datang daripada pelbagai punca lah. Kita tengok balik apa yang kita dah bincang tadi. Kita tengok tadi. Kalau tak jaga sistem pemakanan, kalau tak jaga pengambilan makanan, kalau tidak bersenam, maksudnya pasif lah, duduk saja, mentang-mentang lah kerja memerlukan awak bergerak, jadi awak pun duduk, awak ambil kesempatan lah, awak tidak bergerak. Kemudian merokok ataupun kerap mengambil minuman beralkohol, minuman keras. Jadi ini adalah faktor-faktor yang boleh membawa punca kepada penyakit kardiovaskular. Okey, sekarang kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan penyakit kardiovaskular lah. Okey, pertama, arteriosklerosis. Arteriosklerosis adalah pembentukan dan pemendapan plak pada dinding dalam arteri.
dalam arteri dalam arteri arteriosklerosis. Plak terbentuk daripada kolesterol. Jadi kolesterol ni kebanyakannya pada makanan lah. Lipid, tisu otot yang mati dan platelet yang tergumpal. Platelet yang tergumpal kita tengok sebelum ni kan. Platelet ni dia membantu pembekuan darah tapi kadang-kadang dia juga boleh bergumpal. Plak menyumbat dan menyempitkan lumen salur darah. Maksudnya dia ni salur darah ni sempit bukan sebab kolesterol yang di luar, tisu atau lipid yang di luar, tapi dia adalah di dalam lumen salur darah. Maksudnya dia di dalam saluran salur darah tu, di bahagian dalam. Okey, dia ada di terbentuk plak. So plak ni boleh terjadi daripada berbagai sumber ni lah. Okey, kemudian pengaliran darah yang sukar menyebabkan hipertensi ataupun hypertension, tekanan darah tinggi. Okey, pengaliran darah yang sukar, darah tak boleh lalu pada kelajuan yang biasa, pada tekanan yang biasa. Jadi menyebabkan hypertension. Hypertension pula menyebabkan arteri halus pecah dan pesakit boleh mengalami stroke sekiranya ini berlaku dalam otak. Okey, hypertension boleh menyebabkan arteri halus pecah. Okey, kita ni ada banyak arteri-arteri halus yang berada di hujung-hujung sel, berada di hujung-hujung saluran, di hujung-hujung arteri tu kita ada arteri halus. Kalau hypertension ni berlaku dan mungkin badan dah tak dapat nak tangguh hypertension yang tinggi, arteri halus ni boleh pecah. Dan sekiranya arteri halus pecah tu adalah di kepala, jadi kita katakan dia mengalami stroke. Okey. Stroke selain daripada arteri halus pecah, dia juga boleh disebabkan oleh darah beku, trombus yang meningkat lembab otak. Okay, yang ni kita dah bincang lah. Kita dah bincang itu. Macam mana trombus ni, kalau dia bergerak, kalau dia tersangkut di otak, di aliran darah di otak, maka juga boleh buatkan stroke. Sana. Biarlah. Okay, seterusnya adalah arteriosklerosis, iaitu peringkat awal ataupun peringkat awal arteriosklerosis. Okey. Arteriosklerosis terjadi apabila kalsium mengendap pada plak menyebabkan arteri mengeras dan hilang kekenyalannya. Tu atas tu atas tu. Kalsium mengendap pada plak menyebabkan arteri mengeras dan hilang kekenyalannya. Ya, arteri mengeras, hilang kekenyalan. Maksudnya darah dia punya otot pada arteri tu hilang kenyal lah. Jadi boleh menghalang juga laluan darah yang baik. Okay, kemudian sekiranya lumen arteri yang menjadi sempit ialah arteri koronari, iaitu arteri di jantung, kekurangan bekalan oksigen ke otot jantung akan menyebabkan angina, sakit dada yang kuat. Okay. Katakan sekarang ni lumen arteri yang sempit tu adalah lumen arteri di koronari. Itu arteri koronari, iaitu arteri yang berada di jantung lah. Okay. Jadi bila lumen sempit, bermaksud tak banyak darah boleh lalu. Bila tak banyak darah merah boleh lalu, bermaksud bekalan oksigen akan berkurang. Jadi bila bekalan oksigen kurang ke otot jantung akan menyebabkan angina, sakit dada yang kuat. Kurang oksigen bermaksud kurang oksidat makanan, bermaksud kurang tenaga, bermaksud jantung menjadi sakit dada yang kuat. Dia angina, sakit. Ini adalah istilah perubatan lah. Okay. Jika arteri tersumbat sepenuhnya, okay, katakan plak tadi tu, menyumbat arteri sepenuhnya, akan berlaku pengerusakan myokardium, iaitu serangan jantung. Apa? Balik cawan kat adik.
Okay, pengifakan myokadium. Okay, pengifakan myokadium bising adalah satu serangan jantung. Okay, jadi inilah yang berlaku hari ini dah dengar istilah aterosklerosis, hipertensi, arteriosklerosis, angina, pengifakan myokadium. Okey, dan ini semua ada berkaitan dengan saluran darah lah. Okey, penyebab. Okay, kemudian ini adalah gambar raja yang digambarkan, yang dilukis semula oleh ini yang digambarkan dengan keadaan plak yang terbentuk di dalam arteri ni. Plak. So plak ni boleh terjadi daripada kolesterol, tisu yang telah lipid, tisu otak yang mati ataupun platelet yang bergumpal. So bila dia ni tebal banyak, so laluan ni jadi sempit. Laluan sel darah merah jadi sempit, so tak banyak darah boleh lalu Tak banyak darah boleh lalu bermaksud tidak banyak oksigen yang boleh dibekalkan kepada jantung. Okey, jadi inilah yang berlaku pada pesakit jantung yang mana dia punya saluran darah aterosklerosis dia berlaku aterosklerosis lah ataupun arteri tersumbat. Okey. Okey, ni darah beku, ini antaranya lah perkara yang menyebabkan plak. Okey, dan tisu otak kardiak mati. Okey, bila tak dapat oksigen bila otak tak dapat oksigen, bila tisu ataupun otak tak dapat oksigen, jadi lama kelamaan dia akan rosak. Tak boleh buat, tak boleh alami, tak boleh buat pengoksidan makanan. Okey. Jadi apakah rawatan boleh diberikan kepada pesakit yang mengalami kegagalan fungsi jantung? Apakah faktor risiko yang menyumbang kepada penyakit kardiovaskular dan apakah yang boleh kita lakukan untuk memastikan sistem kardiovaskular yang sihat? Okey. Rawatan pesakit yang mengalami kegagalan fungsi jantung. Okey, kalau rajin tengok cerita Korea ataupun cerita Jepun ataupun apa-apa sajalah yang berkaitan dengan cerita-cerita doktor kan. Orang akan tengok macam mana doktor dia cuba atasi masalah kegagalan fungsi jantung ni macam-macam cara. Kalau pertama, kalau setakat pengsan apa sikit dia mungkin boleh buat CPR lah. Tapi kalau dah terlalu teruk, sampai satu peringkat jantung dah tak boleh guna ataupun rosak, perlu dibuat pembedahan. Kemudian untuk jantung yang jantung yang memang rosak dari lahir, yang kecil ke yang tak membesar, itu mungkin ada pembedahan pemindahan jantung lah, iaitu adalah satu bab yang lain lah. Okey, yang ni adalah penyakit kardiovaskular yang kalau tengok ni apakah faktor risiko ni, faktor risiko yang menyumbang pada penyakit kardiovaskular ni selain daripada makanan, selain daripada senaman, gaya hidup lah, macam tadi tu, merokok, minuman beralkohol, ataupun kalau dia tu tak merokok tapi dia berada dekat atau dia berada lama dengan orang yang hisap rokok pun boleh menjadi faktor risiko. Okey, selalunya begitulah. Okey, dan apa yang boleh kita lakukan untuk masa sistem kardiovaskular sihat? Baik, kita tengok balik apa punca, jadi kita elakkan punca tu. Jadi pertama, kena jaga makanan. Faktor makanan memang penting lah. Kemudian bersenam sikit-sikit. Tak semestinya kita bukan nak jadi atlet lah, kita nak bersenam untuk kesihatan. Kemudian apa lagi? Tak nak isap rokok. Kalau ada pasangan yang isap rokok, kena nasihatkan berhenti sebab
tu perkara-perkara kandungan dalam asap rokok tu pun boleh mengganggu. Kemudian minuman beralkohol lah. Okay. Jadi ini adalah perkara yang kita boleh lakukan untuk usaha kita nak pastikan sistem kardiovaskular kita ni berada dalam keadaan yang sempurna. Sebab dia ni nak mempam darah dan dia ni nak membawa sel darah merah, sel darah putih, platelet. Penting untuk semua fungsi dalam badan. Okey, ini ada satu bulletin STEM. Okey, ada teknologi nano lah. Okey, teknologi nano digunakan dalam diagnosis dan rawatan arteriosklerosis. Okey, dan pembentukan plak dalam arteri. Okay, dalam ni, dalam teknik ni partikel nano direka menyerupai kolesterol lipoprotein berketempatan tinggi iaitu kolesterol baik untuk membantu mengurangkan plak. Ini adalah satu lagi sistem, satu lagi teknologi lah. Okay, kemudian kalau awak ada baca ada follow grup-grup ataupun awak ada buat pembacaan lah. Selalunya pesakit-pesakit jantung ni, diorang ni kita tak boleh suruh diorang buat aktiviti ataupun senaman yang berat. Sebab dia dah memang ada masalah jantung. Kita tak boleh nak paksa dia buat senaman yang berat lah dengan alasan untuk mengurangkan lemak, mengurangkan kolesterol. No, kita mesti sikit-sikit. Kita boleh mulakan dengan pengambilan minyak ikan, sebab minyak ikan antara makanan yang mengandungi banyak omega 3 dan dia ni boleh mengurangkan kolesterol. Macam itulah. Jadi treatment ataupun rawatan untuk orang yang ada penyakit kardiovaskular ni mesti bersesuaian dengan keadaan jantung dia semasa tu. Kita tak boleh simply suggest awak kena buat senaman 3 kali seminggu dalam masa 1 jam. No, tak boleh. Kita mesti ada panduan dari doktor dan berkadaran dengan keadaan jantung dia ketika tu. Okay, kalau kita bukan doktor, kita tak boleh nak advise dia buat senaman yang ekstrim. No. Sangat tak sesuai. Sangat tidak sesuai. Memang bukan kerja kita kan. Okay, jadi awak kalau ada adik-beradik ataupun ada ayah, ada nenek, ada atuk yang ada masalah penyakit kardiovaskular ni, kalau nak nasihatkan dia buat exercise, mesti di bawah rundingan doktor. Okay, jangan pandai-pandai. Okay, kemudian habis tentang sistem peredaran, cikgu akan masuk sedikit tentang sistem limfa. Okay, sistem limfa. Cikgu rasa korang pernah dengar istilah limfa. Cuma tak biasa lagi ataupun tak tahu lagi masa di tingkatan 3 kalau tak silap cikgu telah pun diperkenalkan dengan sistem limfa. Cuma ni mungkin tak begitu mendalam lah. Okay, sekarang kita akan masuk sistem limfa. Okay, di dalam sistem limfa ni awak akan diajar lah macam mana sistem limfa ni terbina, macam mana sistem limfa ni terbentuk. Okey, dan apakah fungsi dia, apakah fungsi sistem limfa dalam badan manusia dan bagaimana sistem limfa ni berkaitan dengan sistem peredaran darah. Okey, dia ni sistem yang berlainan tapi ada kaitan. Macam mana dia ni berkait. Dan last sekali adalah isu kesihatan berkaitan sistem limfa manusia lah. Okey, hari ni cikgu akan masuk sikit saja dan nanti baru kita akan sambung di kelas yang minggu depan. Okey, cikgu masuk dulu tentang proses pembentukan bendalih tisu. Thank you. Thank you. Bias tu. Okey, ada satu lagi sistem yang berhubung rapat dengan sistem peredaran darah iaitu sistem limfa. Okey, jadi macam manakah sistem limfa ni terbentuk? Okey, dia adalah terbentuk daripada bentuk tisu. Okey, pertama, ini adalah vena, ini adalah arteri. Arteri warna merah sebab dia bawa darah beroksigen. Vena darah berwarna biru sebab dia bawa darah banyak kandungan dioksida ataupun darah kurang oksigen. Okay, dan di tengah-tengahnya adalah kapilari.
Okey. Jadi proses pertukaran gas, karbon dioksida apa semualah berlaku di kapilari. Sebab kapilari ni dinding kapilari hanyalah setebal satu sel sahaja. Jadi resapan semua berlaku di kapilari. Okey, mari kita tengok macam mana proses itu berlaku. Okey. Darah yang sampai di hujung arteriol, kapilari darah bertekanan tinggi akibat diameter kapilari darah yang kecil dan daya pengepaman jantung. Okey. Jantung pam darah keluar daripada aorta pada tekanan yang sangat tinggi. Menyebabkan dia ni darah boleh sampai ke otak, sedangkan otak ni berada pada kedudukan yang tinggi ya. Kedudukan tinggi pada kedudukan yang lebih tinggi daripada jantung. Tapi sebabkan jantung ni boleh pam darah pada kelajuan yang tinggi, bertekanan yang tinggi, jadi darah sampailah. Menunjukkan jantung ni dia pam darah pada kelajuan pada ketekanan yang tinggi. Okey. Diameter kapilari darah kecil. Okey, memang kecil lah, setebal satu sel saja untuk membenarkan proses resapan karbon dioksida, oksigen and whatever apa benda glukosa apa semua tu. Okey. Jadi darah yang sampai di hujung arteriol yang nak berjumpa dengan kapilari darah ni, okey, darah dia adalah tekanan tinggi dan tekanan tinggi kerana diameter kapilari darah kecil dan daya pengaman jantung. Okey, kemudian tekanan ini membolehkan plasma darah meresap secara berterusan dari kapilari darah ke dalam ruang antara sel. Okey, tekanan yang kuat tadi ni iaitu akibat daripada tindakan diameter kapilari darah yang kecil dan daya pengaman jantung ni menyebabkan plasma darah boleh meresap secara berterusan dari kapilari darah ke dalam ruang antara sel. So plasma darah akan keluar daripada kapilari masuk ke dalam ruang-ruang antara sel. Inilah sel-sel ni, nampak? Ni sel-sel lah ni. Ni plasma darah bolehlah masuk dalam sel. Ni sel lah, ni sel yang kala-kala sel. Okey, kemudian plasma darah yang memenuhi ruang antara sel dan sentiasa membasahi sel kita panggil sebagai bendali tisu. Okay, plasma darah ni bila dia keluar daripada kapilari, dia akan masuk ke dalam sel dan dia akan masuk ruang antara sel. So ruang antara sel ni kita panggil sebagai bendali tisu. Bendali tisu tidak mengandungi eritrosit, tak ada sel darah merah, platelet dan protein plasma kerana bersaiz terlalu besar untuk meresap keluar daripada kapilari darah. Okay, ada kapilari, antara ruang kapilari ni ada sel lah. Okay, ada sel. Jadi bila darah arteri yang sampai ke arteriol, dia sampai di kapilari disebabkan tekanan yang tinggi tadi tu, jadi plasma darah boleh keluar masuk ke dalam ruang antara sel ni. Okay. Plasma darah masuk tanpa sel darah merah eritrosit, tanpa platelet dan tanpa protein plasma. Kenapa? Sebab eritrosit, platelet, protein plasma ni saiz besar. Okay. Darah sampai masuk kapilari, daripada kapilari ni plasma keluar. Pergi kat ruang-ruang antara sel, pergi basahkan. Sel darah merah ikut tak? Tak. Sel darah merah, eritrosit, platelet dan protein plasma kekal dalam jaringan kapilari darah. Kekal. Yang bergerak hanyalah plasma sahaja. Yang keluar daripada kapilari ni plasma saja. Yang tiga tadi, eritrosit, platelet, protein tak keluar sebab sebesar. Dia orang kat mana? Dia orang kekal dalam kapilari. Siapa yang keluar? Plasma darah saja. Kenapa plasma darah keluar? Tekanan yang kuat. Kesan daripada pam jantung dan kapilari dan diameter kapilari yang kecil. Duduk lah. Duduk situ lah. Okey. Bendali tisu membolehkan pertukaran bahan dalam darah dan sel berlaku. Bendali tisu yang basah itu, ruang antara sel-sel tu. Ni sel, banyak ni sel, banyak sel. Okay. Membolehkan pertukaran bahan dalam darah dan sel berlaku. Jadi bila keadaan lembab, basah, proses resapan berlaku dengan baik. Nutrien dan oksigen meresap dari bendali tisu ke dalam sel badan. Pada masa yang sama, bahan buangan dan karbon dioksida meresap dari sel badan ke dalam kapilari darah melalui bendali tisu. Jadi berlakulah proses pertukaran.
Sel darah merah, platelet, protoplasma tak keluar. Dia duduk dalam kapilari. Yang keluar hanyalah plasma darah saja bersama-sama dengan bahan-bahan yang boleh merosak ni lah. Okey. Jadi inilah gambarnya. Kenapa dia warna merah? Nak ceritakan pada masa ini sel darah merah ni bawa oksigen lah. So bila dia dah sampai kat sini dia dah bawa banyak karbon dioksida. Okey? Okey, jadi pada hujung venul kapilari darah, plasma darah adalah hypertonik berbanding dengan bendalir tisu di sekelilingnya. Tekanan darah juga adalah lebih rendah. Okey, pada hujung venul kapilari darah, plasma darah adalah hypertonik berbanding dengan bendalir tisu di sekelilingnya. Plasma darah ingat hypertonik. Maksudnya dia pekat lagi lah. Tekanan darah juga adalah lebih rendah. Dia kan dah bagi tadi oksigen semua tadi tu. Akibatnya penyerapan semula air, garam mineral dan bahan buangan ke dalam venul kapilari berlaku. Namun, hanya 85% daripada bendalir yang meninggalkan darah pada hujung arteriol kapilari darah meresap semula ke hujung venul. Apa yang terjadi pada 15% yang tertinggal dalam ruang antara sel? Inilah yang membentuk lebih kurang 4 liter bendalir yang hilang daripada kapilari setiap hari. Okey, bagaimanakah sistem peredaran darah dapat balik? Di situlah kita gunakan sistem limfa. Okey, cikgu ulang bagi kat sini Okey. Ini arteri. Bawa darah pada tekanan tinggi. Bila sampai di hujung arteriol, sebelum jumpa kapilari, sebelum jumpa kapilari, plasma darah pun tertekan, terpaksa masuk sebab tekanan tinggi tu, masuklah di celah-celah ruang antara sel-sel ni membentuk bendalir tisu. Okey. Pada masa ni dia adalah plasma darah bila dia sampai di hujung venul ni arteriol ni, hujung venul ni, dia adalah pada keadaan hypertonik. Bermaksud bendalir tisu yang ada di sekeliling kapilari ni lebih hypotonik. Maka berlakulah pergerakan bahan daripada bendalir tisu masuk ke dalam venul. Pendek kata, masuk balik ke dalam salur darah lah. Cuma tadi dia berada di arteri, sekarang dia sudah masuk ke dalam bahagian vena. Tapi 85% saja yang masuk. Lagi 15% pergi mana? 15% itulah yang akan masuk ke dalam kapilari limfa. Okey, 5% itulah yang akan masuk ke dalam kapilari limfa. Okey, bendalir yang hilang akan dikumpul dan dikembalikan ke darah melalui kapilari limfa, iaitu salur paling halus dalam sistem limfa. Kalau peredaran darah tadi ada kapilari. Kapilari ni adalah penghubung antara venul dengan arteriol. Vena adalah saluran besar. Vena adalah saluran darah yang membawa darah kurang oksigen. Vena cava adalah saluran vena yang besar bawa masuk darah dari seluruh badan ke jantung. Venule adalah salur darah vena yang halus. Okey. Arteri. Arteri adalah salur darah yang membawa darah beroksigen. Banyak oksigen. Aorta. Aorta adalah arteri yang besar membawa darah banyak oksigen dari jantung. Arteriol adalah salur arteri yang halus. Jadi venul, arteriol, jumpa, ini adalah kapilari. Kalau sistem limfa pula, dia ada kapilari limfa. Kapilari limfa ni adalah salur paling halus. Dia tak ada limfol. Dia tak ada limfol. Dia tak ada. Kalau vena cava, venule. Arteri, aorta, arteriol. Tapi limfa dia tak ada limfol. Dia tak ada. Dia hanya ada limfa dan kapilari limfa. Jadi kapilari limfa ni lah
Okay, yang akan bawa balik baki 15% yang tadi tu masuk balik ke dalam sistem peredaran darah. Okey, jadi bendali ini, bendali yang masuk ke dalam kapilari limfa ni, yang masuk ke dalam limfa kita panggil sebagai limfa dan dia berwarna kuning pucat. Kuning pucat lah sebab dia kan plasma darah tadi, asal tadi. Okey, jadi ada jadual persamaan dan perbezaan lah. Okey ya, cikgu tunjuk sekali lagi. Okey ya, darah masuk, yang baki tak dapat masuk balik tu akan masuk ke dalam yang kuning-kuning ni. Okey ya. Okey, inilah persamaan dan perbezaan lah. Okey, jadi tengok dulu persamaan antara limfa dengan bendali tisu. Okey, dua-duanya adalah plasma tanpa protein plasma, eritrosit dan platelet. Ingat sebab dia orang ni saiz besar. Dah, siap. Okey, thank you. Okey, good job, good job. Berehat. Kita kapok. Thank you. Okey. Protein plasma, eritrosit dan platelet ni ingat saiz besar. So dia tak boleh cross kapilari ya. Okey, perbezaan. Cecair dalam limfa ni dia adalah kandungan lemak dan bahan larut lemak yang lebih tinggi dan dia ada limfosit sel darah putih ya. Okey, kalau bendali tisu yang berada di ruang antara ruang sel-sel tu, kandungan lemak dan bahan larut lemak adalah rendah dan kandungan sel darah putih atau limfosit juga adalah rendah. Ya ampun, astaga. Jangan baik kat duduk sini. Okey, persamaan dan antara limfa dengan darah pula. Okey, persamaan. Dua-dua ni ada bawa kandungan plasma. Okey, contoh nutrien, hormon, enzim, bahan buangan sel, gas respirasi dan leukosit. Okey, leukosit lah bukan eritrosit lah. Kemudian perbezaan. Okey, limfa dia tak ada protein plasma, eritrosit dan platelet, ingat. Okey, tapi kalau darah dia ada semua. Ingat limfa ni dia adalah terbitan, dia adalah datang daripada plasma darah yang keluar daripada kapilari tadi tu. Sebab disebabkan oleh tekanan yang tinggi tadi. Tekanan jantung dan saiz diameter kapilari arteri yang kecil. Berbeza dengan darah, dia adalah kandungan original, dia adalah kandungan asal sistem peredaran tu. Dia adalah original state. Jadi dia ada semua lah. Ada plasma, ada eritrosit dan platelet dan together dengan bahan-bahan lain. Okay. So nutrien, hormon, enzim, bahan buangan sel, gas respirasi, leukosit ni hanya ada pada limfa. Tapi darah dia ada semua. Jadi semua ni dia ada semua ni juga. Itulah persamaan dan perbezaannya. Okay, jadi dinding kapilari limfa terdiri daripada satu lapisan sel saja. Samalah macam kapilari darah, sama saja. Okay, kapilari limfa berbeza daripada kapilari darah kerana salah satu hujungnya adalah buntu, okay, kerana dia stop, okay, atau tertutup, sementara hujung yang satu lagi dihubungkan dengan pada salur limfa. Okay, ni ya, tengok ni ya, ni adalah salur limfa. Okay, kapilari limfa nampak hujung dia buntu, tertutup, stop. Setakat tu je lah. Okay, dia tidak membentuk cabang-cabang halus masuk dalam sel, tidak. Dia terbuntu, stop. Dan kapilari limfa yang didapati di ruangan antara sel akan bergabung membentuk salur limfa yang lebih besar dan di sepanjang salur limfa terdapat nodus limfa pada jarak-jarak tertentu. Okay, ni ya, nampak ni limfa ni ya. Limfa, hujung, stop. Okay, ada injak supaya tak ada backflow, tak ada patah balik. Okay, akhirnya dia akan membentuk salur limfa yang besar lah. Okay, faham kan? Dia bukan boleh bercabang-cabang banyak lagi cabang sampai halus, tidaklah. Okay, jadi di sepanjang salur limfa terdapat nodus. Okay, nodus ni adalah macam ketulan lah, macam bulat-bulat.
tu yang berada di limfa ni dia panjang, so dia ada apa nodus-nodus yang di sepanjang jalan yang panjang tu. Ni nodus-nodus yang hijau-hijau ni. Okay. Okay, jadi cikgu akan stop di kejap, cikgu stop, cikgu akan stop kat sini lah. Cikgu tambah sikit lagi, cikgu stop. Okay, sistem limfa terdiri daripada organ seperti nodus limfa, kelenjar thymus, sumsum tulang, tonsil dan appendix. Ini kita akan terangkan di depan. Dan dia tidak ada pump sendirilah untuk mengalirkan limfa di panjang jalur limfa. Berbeza dengan peredaran darah di jantung. Tapi limfa dia tak ada pump lah. Okey, dan dia dibantu oleh denyutan nani jantung. Dia dibantu. Okey. Pengecutan otot rangka, peristasis saluran pencernaan dan perubahan tekanan yang berlaku semasa tarikan dan hembusan nafas. Ini nanti kita akan ulang balik. Dan di dalam saluran limfa terdapat injap. Okey, injap macam cikgu tunjuk tadi untuk memastikan limfa mengalir berterusan lah ke arah jantung. Okey, fungsi injap samalah letaklah kat mana-mana pun injap fungsi dia itulah untuk prevent the backflow. Nak elakkan patah balik. Okey, jadi cikgu stop di sini. Okay, cikgu start di sini dan minggu depan kita akan sambung sampailah kita habis di bab ni lah. Okay, jadi cikgu akan stop recording dulu. Adik,